Halo. Oke, hari ini saya mau buat saya mau ajar kamu tentang tajuk yang lepas, yaitu topik bahagi pecahan. Oke. Terutama yang atlet, latihan atlet hari itu mereka tidak berkesempatan untuk belajar tajuk bahagi pecahan. Jadi hari ini kamu boleh tonton di video dan belajar baliklah. Oke, jadi ada sebahagian daripada kamu yang mungkin masih lagi kurang pasti dan tidak tahu apa itu bahagi pecahan. Jadi hari ini saya akan ajar baliklah. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita buat ulang kaji sedikit pasal pecahan. Oke, pecahan itu apa? Masa tahun 3 sepatutnya kamu sudah tahu apa itu pecahan setara, pecahan wajar, pecahan tidak ataupun tak wajar, dan mungkin sedikit tentang nombor bercampur. Kemudian bila kamu masuk tahun 4, kamu mulai belajar permudahkan pecahan, tolak tambah pecahan, tolak pecahan, dan juga nombor bercampur. Oke, jadi juga harap semua benda ini kamu sudah tahu lah. Oke, semua benda ini sepatutnya kamu sudah tahu dan ingat. Ya, dan bila kamu masuk tahun 5 pula hari itu, oke, kamu mulai belajar, ada juga tambah, tolak pecahan, nombor bercampur, dan pengenalan tentang darab pecahan. Jadi semua benda ini sepatutnya kamu sudah tahu dan ingat. Oke, jadi bila kamu masuk tahun 6 hari itu, benda-benda ini tidak lagi diajar. Mungkin ada, tapi secara tidak langsung lah. Tapi bila kamu masuk tahun 6, kamu terus diperkenalkan tentang bahagi pecahan. Jadi dia kira topik barulah. Oke, jadi kita terus mulai. Jadi yang tidak hadir hari itu sebab latihan sukan, kamu
tolong beri perhatian yang penuh lah. Okey, dan jangan lupa subscribe dan like, kerana banyak video-video yang akan datang selepas ini. Okey, boleh. Okey, katalah kita mula dengan soalan yang pertama, iaitu katalah 20 dibahagi dengan 1/2. Kita kasih besar sikit lah. Right? Okey. Bila kamu jumpa soal begini, kita tidak boleh bahagi bentuk lazim biasa macam ni. Adakah? Cikgu pun tak pernah jumpa lagi benda macam ni. Okey, tak boleh. Kita tidak boleh selesaikan secara terus. Jadi, kena ada satu langkah yang betul lah. Okey, apa langkah yang betul tu? Okey, caranya ialah 20 tadi nombor bulat. Ini nombor bulat. Kita kena jadikan dia pecahan. Jadi 20/1. Nah, jadi tadi nombor bulat 20, sekarang sudah jadi pecahan. Kenapa kita perlukan jadi dia per 1? Memang macam tu. Semua nombor bulat, tak kira lah 60 ke 1 juta ke 78 ke 99 nombor bulat, dia akan sentiasa per 1. Even 1/1. Ini per 1. Cuma dia tidak tulis per 1 lah, tapi tersembunyi. Dia akan jadi macam ni. Memang akan per 1. Faham? Kenapa mesti tulis per 1? Untuk memudahkan pengiraan. Boleh? Jadi 20/1 bahagi dengan 1/2. Paham yang itu? Paham ya? Okey, jadi bila jadi seperti ini, masih lagi tak boleh bahagikan. Tak boleh. Kamu tak boleh bahagi 20 bahagi 1. Macam ni, 20 bahagi 1 jadilah 20. Tak boleh macam tu. Okey? Tak boleh. Jadi apa yang perlu kamu buat, kita kena tukar bahagi ini, operasi bahagi ini menjadi darab. Jadi 20/1, kita tukarkan operasi bahagi ini kepada operasi darab. Mesti. Jadi bila operasi itu tukar jadi darab, bahagi tadi bahagi jadi operasi darab, 1/2, kita kena kasih terbalikkan. Terbalikkan macam mana? 2/1. Dia macam ni saja. Okey. Syaratnya bila kamu tukarkan operasi itu, operasi bahagi pergi operasi darab, pecahan pun kena terbalikkan. Pengangka jadi penyebut, penyebut jadi pengangka. Okey? Okey, memang macam tu. Memang proses dia begitu. Okey, jadi sama dengan kita darab secara terus. Okey, pendarapan darab pecahan kamu sudah belajar masa tahun 5. Sepatutnya kamu ingat benda ni. Okey, jadi 20 darab dengan 2 ialah 40 per 1 darab dengan 1. 20 darab 2 ialah 40, 1 darab 1 ialah 1. Boleh kan? Jadi jawapan dia adalah 40. Paham ya itu? Jadi kita tengok contoh yang lain. Contohnya
Oke, kali ini pecahan dia berada di depan. Katakanlah 4/5 darab dengan 60 sama dengan, bukan darab, bahagi. Oke, langkah kerja tetap sama. Alright, 4/5 bahagi dengan 60/1. Jangan lupa ya, ini kita jadikan pecahan per 1. Oke, seterusnya 4/5 operasi bahagi tukar menjadi operasi darab, maka yang ini pun akan terbalik, yaitu 1 penyebut jadi pengangkat, 60 pengangkat jadi penyebut. Paham? Salah apa ini? Patutnya begini. Macam tu. Paham yang itu ya? Oke, jadi selesai kita darab secara terus. Sepatutnya kamu akan dapat 4 darab 1 jadi 4/5 darab 60. Oke, sepatutnya kamu akan dapat 300. Paham? Paham ya? Oke, jadi pastikan jawaban kamu yang ini adalah pecahan termudah. Oke, bagi cikgu ini bukan pecahan termudah. Sebab bila kamu mengira kalau itu bukan pecahan termudah, sekiranya ini kamu jadikan sebagai jawaban, ya akan jadi salah. Sebab kenapa? Sebab pecahan ini bukan dalam bentuk termudah. Apa tuh bentuk termudah? Tahun 5, tahun 4 sudah belajar nih. Pecahan bentuk termudah ialah pecahan yang kita tidak boleh kecilkan lagi. Ya, jadi oleh sebab 4/300 ini boleh lagi diperkecilkan. Jadi kamu terpaksa juga cari satu sifir yang boleh bahagi pengangka dan penyebut. Sifir apa? 300 boleh bagi 4? Sifir 2 boleh bahagi 300? 300 boleh bahagi 2? 4 bahagi 4 boleh. Tapi adakah 300 itu boleh dibagi 4? Coba kita tengok. Okey, boleh bahagi dengan tepat. Bermakna sifir 4 boleh bahagi pengangka dan penyebut. Okay, jadi kita akan dapat jawapan 4 bahagi 4 itu ialah 1/300 bahagi 4 ialah 75. Jadi inilah jawapannya. Kenapa? Sebab 1/75 ialah pecahan termudah yang tidak boleh lagi dibahagikan dengan mana-mana sifir. Bila di atas bahagi 4, di bawah pun mesti boleh dibagi 4. Kalau sini bahagi 4, sini
Di bawah penyebut tidak boleh bahagi 4, tak boleh. Okey, tidak boleh sipir yang berbeza. Kalau di atas bagi 2, di bawah pun mesti bagi 2. Kalau di atas bahagi 5, di bawah pun mesti bahagi 5. Kan? Okey, sebenarnya 4/300 ni masih boleh dibahagi dengan 2. Jadi kamu masih akan dapat ini. Dan 2 dan 150 ni masih boleh dibahagi lagi dengan 2. Jadi kamu tetap akan dapat 1/75. Jawapannya akan tetap sama. Jadi kenapa tak boleh bahagi dengan 2 di sini? Kenapa kita tidak boleh ambil 2 aja di sini? Kenapa mesti ambil 4? Okey, sipir 4 lagi besar daripada sipir 2. Kenapa? Logiknya ialah sekiranya kamu bahagi dengan 2, tengok proses kerja dia. Banyak kan? Langkah kerja pun banyak. Jadi lagi baik ambil sipir yang paling besar supaya terus dapat jawapan. Kalau ambil sipir yang kecil, tengok hasil dia. Langkah kerja sangat banyak, tapi ikut mana pilihan kamu. Kau nak sipir yang kecil kah ataupun kau nak sipir yang besar, terpulang dengan kamu. Bagaimana? Okey, faham? Okey, kita tengok contoh yang lain. Okey, soalan 3. Contoh. 2/5 darab dengan 250. Bukan darab, bahagi. Okey. Alright, proses kerja tetap sama, iaitu 2/5 bahagi 250/1. Okey, masih ingat yang ini kan? Kita kena jadikan pecahan, iaitu per 1. Tetap per 1, jangan benda lain. Jangan pecahan, jangan digit yang lain atau angka yang lain, mesti per 1. Okey, seterusnya 2/5 operasi tukar pergi darab bermakna yang ini pun akan jadi terbalik, 1/250. Mesti begitu sebab operasi dia bertukar. Okey, kemudian darab secara terus. 2 darab 1 jadi 2/5 darab 250. Yang cikgu buat sekarang ni ialah kamu pun sedia maklum ini adalah bentuk kekisi. Boleh juga kamu buat bentuk lazim biasa. Terjadi masalah pun. Okey, jadi saya pasti kamu lebih familiar, kamu lebih biasa dengan bentuk kekisi. Ini. Okey, kalau kamu selesai ini buat macam ni saja. Jadi dari 0 tambah 5, 2 tambah 0 jadi 2, 1. Jadi kalau bentuk lazim tadi 5 darab 0, 0. 5 darab 5, 25, 2 di atas. 5 darab 2, 10 tambah 2 jadi 12. Jadi jawapan tetap sama. Jadi 1250. Okey, adakah ini jawapan terakhir dia?
Adakah 2/1250 adalah jawapan akhir? Bagi kamu, ya atau tidak? Rasa-rasanya boleh dipermudahkankah ataupun tidak? Mari kita coba bahagi dengan 2. Sebab 2 bahagi 2 tu boleh, yaitu jadi 1. Tapi bolehkah 1250 tu bahagi 2? Jadi kita semak dulu, boleh ataupun tidak. Okey, terbukti boleh. Jadi sini 625. Okey, bermakna ini sudah jadi pecahan termudah. Dan ini ialah pecahan, masih pecahan besar. Okey, boleh ya? Jadi sepatutnya jawapan akhir kamu ialah 1/625. Okey, kalau tak faham boleh message cikgu ataupun tulis di ruang komen. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, katalah soalan kali ini dia berbentuk pecahan nombor bercampur. Darab dengan katalah 40 sini. Dia kalau dia terbalik pun cara dia tetap sama. Terbalikkah, tidak terbalikkkah? Ditulis ayat matematik dia ditulis beginikah ataupun begini, dia akan tetap sama. Hasil jawapannya akan tetap sama. Tak kiralah dia begitu, ditulis 40 tu ditulis di depan dulu kah ataupun tidak, dia akan tetap juga. Okey, jadi untuk penyelesaian ini, cara kerja dia tetap sama juga. 1/2 darab 4. Lupa sentiasa darab bahagi. Tetap sama 40/1. Faham? Okey, jangan kerja dia tetap sama. Okey, sama dengan 1/2. Operasi bahagi kita tukar jadi operasi darab, maka yang 40 tadi 40/1 akan terbalik juga, 40/1. Okey, kemudian nombor bercampur ini kita tukarkan jadi pecahan tak wajar. Okey, kita jadikan pecahan tak wajar, iaitu 1/2. Sini kita bubuh darab, sini kita bubuh tambah. Darab dengan 40/1. Sini lupa kasih terbalik pula. Okay, lupa kasih terbalik. 1/40. 1/40. Okay, sudah terbalik ya. Sebab sudah tukar operasi. Alright. Jadi seterusnya, okay, 2 darab 1 ialah 2. Tambah lagi 1 jadi 3. Jadi 3/2 darab dengan 1/40. Paham? Okey, jadi lepas ni bolehlah kita darab secara terus. Sama dengan 3 darab 1, 3 per 2 darab 40. 80.
Boleh? Boleh ya? Oke, jadi kita tidak boleh katakan 3/80 itu sebagai jawaban akhir kamu. Sebab kamu kena pastikan bahwa 3/80 ini pecahan termudah ataupun tidak. Kalau 3/80 ini pecahan termudah atau terkecil, ini boleh kita anggap sebagai jawaban. Tapi sekiranya 3/80 itu masih boleh dibahagi, bermakna dia tidak boleh, kamu tak boleh jadikan dia sebagai jawaban akhir. Jadi ada sipil lain ke yang boleh dibahagi dengan 3 selain daripada 3 saja kan? Jadi 80 tu boleh bagi 3 kah? Cuba kita semak. Okay, tak boleh sebab dia ada baki. Kalau ada baki itu tak boleh. Jadi bermakna bahagi dengan 3 tak boleh. Sipil 2 kau nak bahagi dengan 2 mana boleh. 3 bahagi 2 tak boleh, ada baki. Okay, di sini 40 boleh lah, tapi sini ada baki kan, jadi sipil 2 tak boleh pakai. Bermakna 3/80 ini ialah jawapan akhir sebab tak ada sipil lain lagi boleh bahagi kecuali sipil 1. Okey, jadi 3/80 itu ialah jawapan akhir. Boleh ya? Jadi kita tengok contoh yang lain pula. Soalan keempat. Soalan yang kelima. Okey, katalah soalan yang kelima ialah mula dengan 16 bahagi dengan 1 per katalah sini 3. Kita jadikan sebagai nombor bercampur lah. 1/3 sama dengan, atau kita pergi soalan yang susah sikit. Contohnya 1/2 bahagi dengan 1/4 sama dengan berapa? Okey, tadi kamu belajar nombor bulat saja kan, darab dengan nombor bulat. Sekarang kita cuba pula pecahan bagi pecahan. Okey, proses kerja tetap sama, 1/2. Tapi kamu tak boleh tulis dia terbalik kah? Sebab dia pecahan. 1/4 kamu tidak boleh tulis begini. Kalau kamu tulis terbalik dia akan jadi salah. Kecuali bahagi dengan nombor bulat. Boleh 40 dulu darab bahagi dengan ni, itu boleh. Tapi kalau darab tak boleh. Okey, apa sebab dia? Kita tidak mau kamu jadi bingung lah, jadi keliru. Jadi biarkan saja, ikut saja tu ayat matematik dia lah. Boleh kan? Ikut saja ayat matematik. 1/2, kalau 1/2 tu di depan, 1/2 jugalah di depan. Tulis mula dari 1/2. Jangan ubah-ubah lagi. Okey, jadi operasi bahagi kita tukar jadi operasi darab. Bermakna 4/1. 1/4 pun akan terbalik. 4/1. Cuba kasih kemas sikit lah, nanti kamu bilang terbalik nanti. Gitu. Okey, jadi darab terus saja ini dengan yang ini. 1 darab 4, 4/2 darab 1 jadi 2. Jawapan jadi pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar bermaksud
Okey, dalam matematik, sekiranya kamu dapat jawapan pecahan tak wajar, kamu tidak boleh jadikan ini sebagai jawapan ya. Okey, walaupun kamu berhenti sampai sini, jawapan kamu 4 pecahan tak wajar, jawapan kamu akan jadi salah. Jadi mesti tukar pergi, mesti bahagi. Maksud cikgu mesti bahagi. Kalau jumpa pecahan tak wajar, mesti bahagikan. Dari mana bahagi itu? Per itu ialah bahagi. Jadi 4 dibahagi dengan 2. 4, 2. Jadi 2. Paham? Okey, satu lagi kaedah lain ialah 4. Contoh tadi kita ambil yang inilah. Yang sudah belajar, yang paham teknik pemalsuan. Pemalsuan tu maksud dia bahagi. Pemalsuan tu hasil dia ialah pecahan termudah. Pemalsuan dia bahagi secara teruslah. Kita tidak tulis operasi itu di maksud cikgu. Kamu tidak perlu tulis itu bahagi begini. Itu langkah yang panjang. Kalau pemalsuan ni dia, kalau kamu mahir sifir, kamu tidak payah lagi tulis itu bahagi begini. Maksudnya semua tu sifir dalam kepala sudah. Jadi 2 bahagi 2 tu ialah 1. 4 bahagi 2 tu ialah 2. Jadi pokok dia tetap sama bahagi dengan 2. Fahamkah? Macam ni juga. Yang ini ialah asas. Yang tidak paham pemalsuan, yang tidak boleh buat bahagi begini, kamu kena buat macam ni lah. Yang paham teknik pemalsuan tu ada 2 bahagi 2, 1. Kalau di bawah bahagi 2, di atas pun bahagi 2. 2 bahagi 2, 1. 4 bahagi 2 jadi 2. Tengok jawapannya tetap sama kan. Yang ini maksudnya ini, yang cikgu buat ni adalah pemalsuan. Yang tulis bahagi begini, dia itu ialah proses kerja mempermudahkan pecahan. Dia bukan pemalsuan. Okey, kita tengok lagi contoh yang lain. Okey, kita ambil pecahan yang nombor bercampur lah. Contoh dia 1/3 bahagi dengan 2 1/2 sama dengan. Alright, jadi bila kamu jumpa soalan begini, yang dua-dua yang nombor bercampur, kita tukar pergi ke pecahan tak wajar dulu, macam ni. Okay. Sebab apa? Untuk memudahkan kamu mengira, tukarkan jadi pecahan tak wajar dulu. Jadi proses kerja dia ialah 1/3, cikgu tulis besar sikit lah supaya kamu nampak, bahagi 2 1/2. Okey, kita bubuh darab, kita bubuh tambah, kita bubuh darab, kita bubuh tambah. Jadi sama dengan 3 darab 1, 3 tambah 1 jadi 4/3 bahagi 2 darab 2, 4 tambah 1 jadi 5. Jadi 5/2. Nah, sudah jadi pecahan tak wajar. Ternyata bila kamu jumpa nombor bercampur, pastikan tukar dulu pergi ke pecahan tak wajar. Nah, sekarang 1/1/3 jadi 4/3. 2 1/2 sudah jadi pecahan tak wajar 5/2. Paham?
Oke, jadi sekarang ini kita tukarkan pergi ke operasi darab. Sama dengan 4/3. Tukar pergi operasi darab. 5/2 akan terbalik. 2/5. Alright, jadi kita darab secara terus sama dengan 8/15. Bolehkah ini sebagai jawaban akhir? Boleh dan tak boleh. Sekiranya 8/15 boleh dipermudahkan, ini bukan jawabannya. Sebab boleh dipermudahkan. Sekiranya 8/15 tidak boleh dipermudahkan, bermakna inilah jawabannya. Pahamkah tidak? Oke, coba kamu cari satu sifir, sifir 2 kah, sifir apa sajalah sifir apa yang ada 8, hasil darab dia ialah 8 dengan 15. Kalau sifir 2 ada 8, tapi tiada 15. Jadi CP2 tak boleh. Tak boleh begini. Maksud cikgu. Kalau bagi buat ada baki, jadi CP2 tak boleh. Macam mana dengan CP3? Ada 15 kan, tapi tiada 8. Jadi bahagi 3 pun tak boleh sebab 8 tiada dalam CP3. Jadi CP3 tak boleh. Bagaimana dengan CP4? 8 bagi 4 boleh 2, tapi 15 bagi 4 mana ada 15 dalam CP4. Jadi CP4 pun tak boleh. CP6 pun tak boleh, CP7 pun tak boleh. Jadi CP lain pun tak boleh kecuali CP1. Maka inilah jawaban akhirnya. Inilah pecahan termudah. Paham? Boleh ya? Oke, jadi itu saja untuk bahagi pecahan. Oke. Untuk belajar pecahan sepatutnya kamu sudah menguasai tambah pecahan dan tolak pecahan, dan bila kamu masuk tahun 5 darab pecahan. Semua ini ada kaitan. Kalau tak paham darab pecahan, bahagi pecahan tak boleh jawab. Oke, satu lagi yang cikgu mau ingatkan, nombor bercampur. Nih, apa itu nomor bercampur? Yang ini. Ini bukan nomor bercampur lah. Ini nomor bercampur. Yang ada nomor bulat dengan pecahan. Ada nomor bulat dengan pecahan. Ini nomor bercampur. Nomor bercampur dengan pecahan tidak wajar ataupun pecahan tak wajar itu sama saja tuh. Nomor bercampur dengan pecahan tidak wajar dia saling orang bilang saling berkaitan. Kalau di kelas selalu saya cakap adik-beradik, sebab kenapa? Pecahan tak wajar dia boleh jadi nombor bercampur, dan nombor bercampur boleh jadi pecahan tidak wajar. Pahamkah? Iya. Jadi janganlah keliru tukar nomor bercampur pergi pecahan tak wajar. Sepatutnya kamu tahu dia proses kerja dia macam mana mau tukar dia. Ya ini. Nomor bercampur boleh jadi pecahan tak wajar. Tengok. Cara dia ini.
Drop dan tambah. Itulah sebab mereka ini saling berkait. Ini kena ingat. Sekiranya kamu tidak ingat ini, nanti kamu lagi tambah bingung. Lagi tambah susah hidup. Paham kah? Iya. Oke, jadi itu saja. Sekian dan terima kasih.